Tapi tak. Oh. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu tayammum. Fardu tayammum. Fardu tayammum ada 5 perkara. Pertama, niyatun ila niat. Inamal a'malu binniyat, amal usaha dengan niat. Pertama, niat mengharuskan sembahyang. Ya, itu beza. Kalau wudu, niat mengangkat hadas ya. Sebab itu dia bagi tayammum, dia bagi taharah darurah. Taharah kesuntukan. Bila suntuk apa? Tak ada air. Bila suntuk apa? Tak boleh pakai air. Dua itu. Tayammum sebab tak ada air. Satu lagi tayammum sebab tak boleh guna air. Air ada, tapi nasihat doktor yang adil, dia tak boleh pakai air. Kalau pakai ada kesan-kesan sampingan, menyebabkan mati ke, atau lumpur dan sebagainya, ya, atau lambat baik penyakit dia ke, maka kita boleh tayammum kena sebab tak boleh pakai air. Tapi biasa kita dengar tayammum sebab tak ada air. Jadi pertama, niat mengharuskan nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Saja aku tayammum kena mengharuskan fardu sembahyang. Dia ada 3 maratib, 3 martabat niat. Niat yang paling tinggi dia niat fardu, yang bawah. Niat mengharuskan sembahyang atau tawaf atau menyentuh misaf, atau ada peringkat. Mana niat untuk sembahyang satu cara, tawaf menyentuh misaf satu cara. Dalam sembahyang pula dia ada 2 lagi. Satu wajib, satu sunat. Ya, contoh dia ambil yang pertama sekali. Ini yang wajib. Lafaznya apa? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Di buku apa fardu tak? Ada fardu salat. Yang ni dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat saja. Kalau dia nak buat fardu lain, dia kena tayammum balik. Dia sembahyang zuhur, tiba-tiba nak sembahyang asar, tayammum tadi tak batal, dia kena tayammum balik. Kesalahan wudu lain. Sebab apa? Sebab tayammum dia tak angkat hadas. Saya tengok ni. Sahaja aku bertayammum kerana mengharuskan fardu sembahyang. Harus saja, bukan angkat. Kalau wudu angkat dan tengok ni ada nawaitu raf'al hadas, saya aku mengangkat hadas kecil. Mana hadas apa? Benda yang manusia hatus salah, benda yang menegakkan sah sembahyang, itu hadas terangkat. Sebab ahli kasyaf pada ni nampak hadas ni. Ya, bila dia angkat ambil sembahyang, pum, bercahaya keluar benda tu, hadas keluar. Dia nampak. Ya, seorang wali itu jumpa dulu. Dia kata Al-Quran dan sadari sekali. Ini wajah tu masya-Allah bercahaya. Tapi dia syarat siapa nak bersalam dengan dia mesti ada sembahyang. Kalau tak ada sembahyang jangan salam. Ya. Tapi seorang tu nakal dia test kawan. Dia share nak ada test. Dia dah habis sembahyang dia bersalam. Situ tengkit dia ambil sembahyang, dia semua berlari dari sembahyang. Sebab apa? Dia nampak nur. Air sembahyang tu ada nur kan. Bagi ahli kasyaf dia nampak cahaya tangan. Dan ada hadis pada Qur'an muhajjadin. Ya, sebab tu Nabi suruh apa? Pasu bau muka terlebihkan, tangan lebih sebab dia bercahaya. Besok di akhirat daripada masyarakat khas umat Rasulullah SAW saja yang memancar cahaya untuk dia. Nabi kenal. Oleh kerana itu apa? Pandangkan basuhan kamu sebab cahaya cantik di akhirat. Ya. Mana ahli kasyaf dia nampak. Dia sini mengharuskan fardu sembahyang. Bila dia niat dengan demikian, bolehlah ia sembahyang untuk satu fardu saja dan beberapa sunat. Itu beza dengan wudu. Wudu lagi tak batal tu dia boleh sembahyang. Sampai bila-bila pun tak ada masalah. Ya. Bahkan para wali wudu dia daripada isyak sampai subuh. Apa makna wudu sampai subuh? Mana dia tak tidur-tidur. Maruzka halawatul munajah zala anhu naum. Pada siapa yang direzekikan kemanisan kalbi dia dengan Tuhan, maka ketika itu dia tak mengantuk. Ya, dia tak akan mengantuk. Bahawa rindu ke Tuhan itu membakar perasaan mengantuk dia. Ya. Cari jalan kerinduan. Ya, ibadat kita biar ada isykin, rindu dengan Allah itu penting. Habis. Dan bila dia niat demikian, bolehlah sembahyang satu fardu, satu sembahyang wajib dan sunat. Atau dia niat nawaitu tayammuma listibahatis salat. Apa yang dibuang tu? Dapat fardu tadi. Tengok ni ya. Tengok ibarat kita. Dia dapat fardu tadi dibubuh mengharuskan sembahyang dia. Saja aku tayammum kena mengharuskan sembahyang. Dia tak cerita mengharuskan fardu sembahyang. Macam itu boleh dah dibuat sunat saja, tidak boleh sembahyang fardu. Ya, dibuat sunat dia fardu boleh buat.
Sebab dia kena lafaz fardu, dia boleh satu. Kalau tak niat fardu, dia tak boleh buat fardu. Bawah lagi, peringkat bawah sekali apa? Contohnya menyentuh Quran. Kalau itu tayammum istibahati masjid mashab saja, aku tayammum kena mengharuskan menyentuh Quran, maka itu dia boleh sentuh Quran dia. Main sunat pertama dia, ya. Itu martabat yang ketiga. Kemudian khutbah Jumaat hukumnya macam sembahyang. Untuk khutbah satu tayammum dan untuk sembahyang satu tayammum lagi. Ya, kalau musim macam ni kan, semua tak nak iktimah. Semua lagi belakang apa? Maju khutbah kena 2 kali tayammum. 2 kali pakai bedak. Dia nak maju khutbah kena tayammum sekali, kan turun sekali kan tayammum. Masa ni orang tak kubur jadi imam. Jadi maknanya fardu khutbah sama dengan fardu pada hukum dia, mana pada bab sembahyang. Maknanya dia nak tayamumkan, nak khutbah dia kena sekali tayamum. Habis. Nak sembahyang balik kena tayamum lagi. Yang kedua, rukun tayamum ada berapa tadi? 5. Dipanggil naqlut turab, memindahkan tanah ke tapak tangan dengan ditepuk keduanya kepada tanah. Dia nakal tu rukun dengan kena pindah. Pak. Mana kalau ditahan dia gitu tak boleh. Pada pergi negara Arab misalnya macam dulu. Kan? Kita pun niat je. Awal itu tayang memalis dia. Tak boleh. Dia tahan dia kena pak tangan dia pindah kamu. Dia nakal tu memindah satu rukun dia. Tapak tangan dengan tepuk, ya. Dia tepuk tangan pak, kemudian siapa? Yang sunat-sunat banyaklah, sunat takfif, ya. Bila kita tepuk kan, sunat kita ringankan, baru kita tepuk. Kita ketuk supaya apa jangan tebal sangat debu. Kan tak ketuk kan pung, kita pung komak apa. Itu semua. Memindahkan tepuk keduanya kepada tangan yang berdebu 2 kali tepuk. 1 muka, sekali lagi tangan. Ya. Sekali untuk muka dan sekali lagi untuk tangan. Maksudnya ada perbuatan memindah, pukul dan tepuk memindah. Ya, tidak mesti maknanya apa? Maknanya apa? Perbuatannya memindah, pukul atau tepuk. Memindah tu tak mestinya memindah, pukul atau tepuk, tidak mesti. Dari itulah sekiranya ditahan tapak tangan pada angin, ini mantap semesti tepuk. Pindah tu aja, tepuk tak semesti. Contoh dari itu dia kata kalau musim debu, tanah pada pasir, kita tahan dengan tangan kita debu. Kemudian kita pindah, apa ni? Ada makna pindah. Kalau ditahan muka je, tak ada pindah. Memindahkan pukul tadi tersebut. Dan tak dari itu sekiranya ditahan tapak tangan kepada angin yang bertiup membawa debu. Kita faham? Lekat kan? Dan lekat debu itu pada tangannya, dan saya mencukupi dan memadai. Dia nak ke tangan, pindah ke muka. Kalau tak pindah, tahan itu dia tak boleh. Kalau wudu tak apa. Wudu mana ghaslu dengan mana inhisan, terbasuh. Membasuh najis pun itu juga. Air hujan turun, kita tadam muka, kita niat nawaitu raf'al hadas. Apa dia kata? Dia kata itu kita yakin. Makna ghaslu dengan mana inhisan, terbasuh. Kain kita kena apa? Tidur kena kencing anak kecil. Kita malam batu malam tidur kering. Bangun tidur dah kering. Kita ambil kain kita sidai dekat apa? Dekat kain penidai, dekat pagar apa semua. Tiba-tiba kejap lagi hujan selembat-lembat tu. Sekira-kira rata habis air tu. Hukum dia suci. Ya, itu mana inhisan. Ghaslu mana ada fi'an fa'il. Kita ambil ada orang basuh, ada benda dibasuh, kita panggil al-ghasl. Tapi kalau inhisan mana terbasuh. Terbasuh tak ada orang basuh pun air kena pun, okey suci. Ada dalam bab wudu tak? Di inhisan terbasuh pun tak apa. Dalam tayammum tak boleh. Tayammum kena nakal, pindah tu kena. Jadi pindah ke muka. Maka pindah dengan tepuk atau pindah dengan tahan. Debu kita tahan, dia dah penuh tu kita ketuk, cara boleh. Dari itu sekira-kira ditahan tapak tangan pada angin yang bertiup debu dan lekat debu itu pada tangannya, dan saya mencukupi dan memadai. Demikian tidak mesti 2 kali tepuk. Kerana kiranya tepuk rata dengan 2 kali kenalah ditambah beberapa kali. Seperempuan 2 lah. Ya, kalau tepuk tadi tak kena, kita tak kata tepuk lagi ambil boleh ulang tak salah. Ya, boleh tambah.
Ketiga, menyapu debu yang telah lekat pada tangan dengan tepuk yang pertama itu ke muka. Sapu. Ya. Dan tidak wajib menyampaikan debu itu hingga ke celah-celah rambut. Macam air. Air dipanggil jismun latif. Jisim yang lembut, jadi kita kena sampai ke celah. Jadi kalau penyamum ni mendebu tercelah-celah, walau habis tanggal dikusuk. Dan pada janggut tak wajib. Sekitar 10 orang itu sekali. Sekikit tapi katalah sekalian yang nipis. Malahan sunat pula, ya, tidak kerana kesukaran, bukan macam air lain. Air di lembut kita apa, kita boleh tolak masuk. Yang keempat, menyapu dengan tepuk kedua tangan serta siku. Ya, sapu tangan sampai siku. Sebab tepuk kali pertama kalau pakai cincin sunat buka. Tepuk kedua wajib buka. Wajib pula. Tepuk pertama, tepuk ini untuk muka. Lepas tu kalau cincin ada tak sampai pun tak keras kan. Kalau tepuk kedua untuk tangan, dia untuk tangan cincin dia dah buka. Sebab tanah dia bukan jisim yang latif, yang lembut macam air. Kalau air ambil sembahyang, kita pusing-pusing dia boleh kata. Kalau tanah tak ada sebab tu kena buka cincin. Kalau pakai cincin nak dapat cincin perak-perak kan, dia lagi kena buka. Yang keempat, menyapu dan tepuk keduanya kedua-dua tangan serta siku sampai siku. Ya, kalau Imam Malik sampai ni kok bagi ayat itu, faktamu aydiyahum, kerat orang cuci tangan ke mana sini? Maka kias. Ya, mana ayat? Kias ayat wudu. Kalau Imam Syafi'i kias ala wudu. Kalau wudu basuh sampai sini, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dah sapu tangan sampai mirfaq sampai sini. Maka tayamum ganti tayamum sampai sini. Ya. Tepuk pertama, terus tepuk kali kedua, ambil tangan ni kan letak sini. Lepas tu lalu kan ikut sini, kita apa? Kita apa? Cengkam kan? Supaya jangan lepas tu kata-kata. Pegang tarik sampai sini kita pusing. Pusing sampai sini, yang ni atas tak ada kan? Yang ni kita naik sini. Boleh kata. Sini pun begitu juga boleh. Buat begitu. Itu tayamum dan yang kelima, tertib. Tertib sapu muka dahulu, kemudian baru sapu kedua tangan. Sama ada tayamum kena hadap kecil atau hadap besar atau kerana mandi sunat ya, dan lainnya. Dia nak mandi wajib kena satu badan. Tapi nak ada besar macam mana nak mandi, nak kena guling kan ke. Berlaku zaman Rasulullah SAW sama nak mandi. Dia nak tayamum sekarang mandi hadap. Dia dah pentong dia bulunya. Rasulullah kata nyapu ni. Dia nak mengguling lah ada. Anggota tayamum sama ada kecil ke ada besar, hanya muka dengan tapak muka dengan tangan saja. Ya, boleh guling macam habis dengan tepuk. Tengok dia macam penuh debu atas muka. Ada tak? Sudah sunat tayamum. Sunat tayamum itu banyak juga. Setengah daripada yang Bismillahirrahmanirrahim, terkala mengucap menepuk tanah, baca Bismillah. Kullu amrin zibalillahi yutabbi Bismillah wa tak. Tidak pekerjaan tak boleh Bismillah, kurang berkat. Kemudian menyapu muka dari atas sarut ke bawah. Mana pada bawah ke atas begitu pun boleh. Tapi yang baik bawah sap terus ke bawah terus. Disapu tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Jadi kalau pada muka tangan pula, tangan kanan dulu. Pada ambil kiri dulu, lepas tu kanan sap. Ya. Kemudian sudah apa? Mencabut cincin. Bila? Pada tepuk yang pertama. Batu tepuk pertama bukan untuk tangan. Jadi kalau tak kata pun tangan ini boleh sapu lagi kan. Itu sunat. Tapi tepuk yang kedua wajib. Tepuk kedua wajib cabut cincin. Sebab kalau tak cabut, maknanya sini kan takut tangan punya tak rata, dia punya debu. Ya. Tetapi tepuk yang kedua wajib cabut cincin itu. Cepat-cepat sembahyang sunat. Mana lepas tu terus. Ya, jangan lambat. Sebab saja tayamum. Jangan tunggu lama-lama. Ya, jangan tunggu lama lagi. Sebab apa? Kan tamu tak ada air, tunggu sekejap lama hujan turun. Turun tapi batal tayamum. Di sisi tayamum. Kemudian renggangkan jari ketika menepuk debu. Ya, ketika tepuk debu tu jangan rapat jari, renggang. Yang membaca doa seperti doa wudu dan lainnya. Macam mana habis usul baca doa tu, tayamum pun sama juga ya. Pembatalan tayamum. Batal tayamum 3 perkara. Pertama, segala perkara yang membatalkan wudu ialah juga membatalkan tayamum. Sama. Ya.
Yang kedua, mengetahui ada air. Dia tayamum sebab tak ada air. Tiba-tiba kawan yang kat air ni ada air, batal tayamum. Ya, atau dia syak. Tengok dia mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air. Tapi kalau tayamum orang yang tak boleh pakai air, tak batal. Ya, dia tengok air berpola laut pun tak batal tayamum. Sebab apa? Kes dia tayamum bukan kita ada air, kes tak boleh pakai air. Dengan nasihat doktor tadi kan. Kerana tidak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau di tengah menyebut Allahu Akbar, sekalipun air itu sedikit cukup. Jadi maknanya mengetahui ada air pada orang yang tayamum kena tak ada air, ya, sebelum masuk mengerjakan sembahyang. Mana kalau masuk sembahyang rakaat kedua dah orang tahu tak ada apa, boleh terus. Atau tengah menyebut Allahu Akbar, yang tadi sebelum masuk sembahyang, dan atau tengah menyebut Allahu Akbar, ya, dia pun nak Allahu Akbar, baru nak akbar, baru nampak air. Dia tayamum ni pun nombor habis itu batal. Tapi kalau tak sebut, Allahu Akbar, hujan pun turun kan, itu hujan sembahyang tu. Ya. Tapi kalau main usalli hujan pun turun lah, dia ambil sembahyang ni. Dilayangkan wah-wah kan, usalli kejap lagi, hujan pun turun. Yang dia batal lahir sembahyang dia sebab dia ambil tayamum tadi sebab tak ada air. Sekarang air datang, batal. Sekalipun air itu sedikit, air segelas je, kena ambil tak cukup ni kan, batal juga buat untuk sembahyang. Sebab kalau air tak cukup, kita kena guna air ke? Dia air sikit je, basuhlah muka, basuh tangan, dah habis. Atau tangan ni tayamum. Sebab dari dia apa? Mala yurkullah turukul. Benda tak apa semua, jangan tinggal semua. Sedang yang bertayamum untuk ramai, demikian juga waham ada air, seperti dilihatnya pada pasukan pengembara datang menuju ke tempat dia. Dia nampak, ramai kabilah datang. Biasa kabilah datang pengembara itu kan ada air. Saya berbekalan air. Akhirnya ada air. Abad yang sebab itu berada. Atau dilihatnya kunang-kunang. Kunang-kunang. Kamu mengira apa? Klik-klik. Fata Morgana. Fata Morgana. Kita jalan ke tempat tu tak biasa pergi. Kalau dia biasa pergi tak pakai. Dia tahu tu memang kunang-kunang. Tempat jalan tengok atas jalan raya kan, nampak berbunyi, ada air. Dia tar, dia punya tar ke panas kan, nampak macam bergombak ada air. Dia gasing, ada air sana, batal dia. Tapi ke tempat tu memang dah tahu, tu memang hari-hari mana macam tu tak batal kan? Sebab dia tahu tu bukan kunang-kunang. Jadi kalau tak pernah tempat tak betul-betul nampak suasana tu, dia pun ngerti air dia ni, buat apa je habis. Dia rasa dah air je, batal tayamum. Tiba-tiba tak ada kena tayamum balik. Itu dia panggil apa? Kunang. Disangkanya air, ya. Ini semua kata membatalkan tayamum. Ada pun orang yang tayamum kena sakit, seumpama tidak, seumpamanya tidak batal tayamum dengan melihat air. Bahkan kalau duduk dalam kolam tak batal air. Sebab kes tayamum bukan kita ada air, tapi tak boleh pakai air. Sebab sakit-sakit jamaah. Bagi orang yang mengetahui ada air, dan sebenarnya ada air, wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Ya, kalau kita tahu ada air. Dan orang yang waham itu tetap dia mencari, didapatnya tidak ada juga air, kenalah ia tayamum. Dia dipanggil Haddul Ghaus. Haddul Ghaus ni ya, sekadar mana kita menjerit sampai suara minta tolong. Ya, kita panggil seorang. Ya Muhammad, kita suara sampai mana suara tu, kadang kita kena cari air keliling, cari semua tak ada air, baru boleh tayamum. Ya, kecuali tempat memang kita dah tahu maklum memang tak ada air. Ya, kita menjerit macam mana memang tak ada air lah, kan? Baru boleh tayamum. Dan pastikan kedudukan air tidak ada. Sebab dia panggil tayamum li faqdil ma', kerana ketiadaan air. Bukan lil marad, sakit tadi berair. Baik.
Dan Muhammad tadi waham setelah itu dapati tidak ada juga air dan kena air tayamum. Tengok sini masalah penting ni. Ada orang tanya tentang lepas atau gugur fardu orang yang tayamum kerana tidak ada air. Ini ada huraian. Dia tayamum tu kita pakai terus ke atau kena ada balik bila air sampai. Yang tengok sini. Yang pertama, jika berlaku demikian di tempat yang biasa memang tidak ada air di situ, gugurlah fardu, tidak dituntut mengulangi sembahyang. Tempat itu dia punya apa, setahun lebih daripada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tak ada air, maka ketika tayamum kita jadi terus, tak payah patah, tak payah ulang lagi sembahyang. Tapi kalau tempat tu tempat yang jarang dia tak ada air, dan setahun 2 bulan dia tak ada air, 10 bulan ada air, maka ketika 2 bulan tak ada air dia tayamum, bila datang pada air besok dia kena qada balik sembahyang. Ya, ada kena ingat tempat yang biasa tak ada air, tak ada. Kalau biasa ada air lebih banyak, setahun 6 bulan lebih lah kan. Kalau tempat dia ada air kerja dia terus. Kalau tempat tu ada air maka dia kena qada. Yang pertama, jika berlaku demikian tempat yang biasa ada air. Yang kedua, di tempat itu terkadang-kadang ada air, terkadang-kadang tiada air sama banyak. 50, 6 bulan, 6 bulan antara keduanya dan ada yang tak ada. Jawab dia apa? Gugur juga fardu, tidak dituntut mengulangi sembahyang. Maknanya kena lebih daripada separuh. Kalau separuh 50, 50, jawab dia tak gugur. Tapi jangan dia kurang 50. Itu kena qada balik. Yang ketiga, jika sembahyang itu di tempat yang biasa ada air. Di sembahyang tempat biasa ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air. Ia pun tayamum dan sembahyang, maka gugur fardunya. Maka tiada gugur fardunya. Dituntut ia mengulangi sembahyang itu apabila ada air. Kerana kerana sembahyang itu meraihkan waktu dan menghormati waktu saja. Ini mafhum dari kitab Bayduri, Ibnu Qasim. Yang pertama 199. Itu di antara apa? Tayam tadi. Kemudian tayamum kena sakit. Orang sakit badan. Salah 21. Dan yang sakit tidak boleh kena air menurut kata doktor yang adil, atau dia sendiri tahu dengan ilmu kedokteran, dia sendiri doktor atau dia sendiri tukang ubat, dia tahu memang tak boleh kena air, dia rosak. Jika kena air nasai mudarat badannya, adalah kesan dia lambat baik dan sebagainya, menambah sakit itu atau anggotanya. Jawab dia betul, haram atasnya menggunakan air. Bukan tak guna je, haram diguna. Sebab bila mudarat tak boleh gitu buat. La darara wa la dirar. Jangan bawa mudarat pada diri kamu dan jangan bawa mudarat pada orang lain. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan wajib ia bertayamum sekiranya ia ada hadas besar nak Islam. Sembahyang kenalah buat 2 tayamum. Satu tayamum untuk hadas besar dan satu lagi tayamum ganti itu. Demikian sahlah sembahyangnya, tidak kena qada. Ya. Sembahyang apa ni? Kena sah. Tayamum lil marad, ya, dia tak kena qada, pakai jadi teruslah. Kemudian sakit anggota, satu lagi. Orang yang anggotanya saja sakit tidak boleh kena air. Sekira-kira ada hadas besar, wajib ia bertayamum ganti daripada anggota yang tak boleh kena air. Lepas itu wajib ia membasuh anggota yang wajib yang tak sakit, dan boleh basuh dahulu kemudian bertayamum, tidak disyaratkan tertib. Boleh tayamum, kena basuh, boleh duduk. Kemudian bila hendak sembahyang wajib basuh anggota wuduk yang baik dahulu lepas daripada bertayamum, ikut tertib anggota wuduk. Tetapi tidak wajib tertib atas basuh dengan tayamum pada satu anggota. Ya. Disyarat tentang sembahyang tu kira jadi. Dia pergi sembahyang jemaat, tiba-tiba aksiden, maka kaki dia patah. Kaki patah tu patah dekat ni, kat anggota wuduk bawah. Patah. Ya, maka dia tayamum. Dia batas sembahyang kan, dia tayamum tu arti syarat untuk tak payah ulang. Kalau tak kena syarat ni, kena ulang balik sembahyang.
Pertama, mestilah anggota yang tu bukan anggota tayamum. Yang patah tu bukan tayamum, yang rosak kena balut tu bukan tayamum, bukan tangan. Kalau tangan tak boleh, kena qada. Contoh tadi kaki kan. Baik. Sekarang bila kaki kanan dia kena atau kaki kiri, dia kata dia kena patah. Pergi dia bila batas semayang dia, kalau dia semayang tadi pergi semayang, okeylah. Tapi kalau dia pergi doktor dulu untuk pun pandai tengok, maka syarat dia pertama, ketika dia hantar tu mesti dia ada air semayang. Yang kedua, jangan ada najis bawa pembalut. Yang ketiga, jangan banyak makan anggota sahih. Kaki dia jadikan patah kat siang tu, dekat jari patah. Maka dia balut tu, kalau balut patut dalam banyak tu. Balut ni belakang kalau ada, jangan balut pasal dia. Tapi kalau dia sarung habis sampai ke atas simen tu, dia memang kena qada dia. Jadi bila berlaku tiga ni, 3 syarat ini. Pertama, bila dia ambil basuh tangan, basuh muka, basuh tangan sampai kepala, basuh tangan dulu, basuh kaki kanan, tiba kaki kiri yang mana anggota sahih dari yang tak balut hujung tu basuh. Kemudian pergi tayamum ganti lap atau air, kemudian tayamum niat ganti bawah. Maka yang tu tak payah qada. Syarat dia apa? Hantar mesti ada air semayang, bawa pembalut jangan ada najis, kemudian jangan makan anggota sahih banyak. Manakala perlu balut 4 inci, 4 inci bisa lagi. Yang balut 4 inci dibalut 4 kaki. Itu rosak nanti. Jadi maknanya kena qada tu, ya. Yang tak kena qada 3 dia. Pertama, bukan anggota wudu. Anggota wudu kalau patah, 2 alat tak sampai. Dia ambil wudu muslim, dia tak sampai. Tayamum pun tak sampai, ada balut kan. Itu yang sebab dia kena qada balik. Kalau anggota tadi, mana badal dia ganti tayamum, tak ada rosak. Itu mata ayah balat dengan syarat 3. Ketika dia hantar, ada semayang. Kemudian bawah pembalut jangan ada najis. Kemudian pembalut sekadar hajat, jangan nanti. Ketika kita tak payah kata lah, pakai jadi terus. Ya. Jika tampal itu bukan situ atas. Mana ni? Umpama sakit daripada tangan kiri, wajib dibasuh muka dulu. Lepas bolehlah dipilih basuh tangan kanan atau tayamum ganti tu boleh. Dengan tangan kiri boleh pilih. Atau tayamum dahulu kemudian basuh tangan kanan. Kerana kedua tangan itu seperti anggota yang satu. Demikian dikias daripada kaki. Kalau basuh kaki kiri dulu pun boleh. Sebaliknya basuh kanan dulu. Habis. Kunan sahibul jabirah, orang yang buka yang ditampal. Kalau dulu jabirah dia pakai bulu kan, dia pakai simen sekarang ni. Ini kalau akan datang hukum jabirah. Wallah. Ya, 10 minit. Kita sama dulu habis.